saya terlupa juga hal-hal berkenaan tentang norma baru ataupun apa nama ni, SOP kuarantin ni. Ya, ya. Ini yang terkini ni kat YB ni. Hal-hal kuarantin di mana menteri kita yang seorang ni lah dah lepas satu persatu nafikan kan. Bayar denda 1,000 banding orang lain. Yang terbaru pula Allah diberikan satu pujian pula. Beliau ni umpama burung hud-hud. Kena jelaskan YB kat luar tu tahu burung hud-hud ni Aim Nasir nyanyi kan. Jadi sebenarnya apa yang YB nampak? Saya rasa diorang ni bersusah payah sanggup memutabelitkan fakta dan ajaran agama untuk membela rakan mereka, dan ini amat sangat mendukacitakan ya. Kisah burung hud-hud dan Nabi Sulaiman itu ianya membuktikan kepada kita bahawa burung hud-hud ni dia pun tak taklid dan walaun ya, macam separuh manusia ya. Walaupun dia tahu arahan Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi bila dia nampak adanya satu negara yang Nabi Sulaiman tak tahu mengenainya, dia faham ya bahawa walaupun Nabi Sulaiman tak suruh dia ke sana dan terus datang balik, tapi dia telah pergi kerana dia faham tugas dia, yang di antaranya ialah untuk menyampaikan maklumat tentang adanya sebuah negara yang dipimpin oleh Ratu Balqis, nak disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Dan oleh kerana itu bila Nabi Sulaiman alaihissalam marah, dia jelaskan, maka Nabi Sulaiman terima penjelasan dia. Kerana itu menunjukkan hud-hud tu bijak. Gunakan otak, tak taklid, tak walaun. Burung tu. Burung tu. Tapi yang dalam kes menteri ni, dia balik, dia ada SOP, dia langgar. Ya, dan dia tak ada alasan kenapa nak langgar SOP. Yang alasan yang diberi, oleh kerana dia bawa balik kontrak daripada Turki yang kononnya ya 82 bilion. Kalau ya pun, kenapa dia kena langgar SOP? Ya betul. Kan? Kalau ya pun dia dah dapat kontrak itu, dia balik, dia ikutlah SOP tu. Kan? Dia bukan aku terpaksa langgar SOP untuk nak dapatkan kontrak. Kalau yang dalam kes burung hud-hud, aku terpaksa langgar arahan kerana aku nak pergi ke Sabak untuk melihat Ratu Balqis. Kan? Dia terpaksa langgar kerana nak menunaikan tanggungjawab dia yang lebih besar. Dalam kes ini dia dah dapat kontrak. Kononnya ya. Lepas tu ada orang kata bukan dia pergi Turki pun, kata nampak gambar ada windmill yang dekat Holland lah, apalah saya tak tahulah, tu terpulang pada dia lah. Tapi dia orang ni pun dah keluar fatwa bahawa membohong tu tak apa. So kita pun tak tahu nak macam-macam punya hujah dan dalil kan. Balik-balik kamu dah dapat kontrak tu, alhamdulillah, ikutlah SOP tu. Kenapa kamu langgar SOP? Bukan kalau kamu ikut SOP maka hilang kontrak, kan? Maka aku terpaksa langgar SOP kerana aku nakkan kontrak, kan? Lepas tu yang baru-baru ni pula yang Presiden Parti keluarkan, asalkan bukan maksiat. Kalau buat maksiat lagi besar, dosa lagi besar, kita pecat. Ni dia tak, ni langgar SOP ni bukan maksiat. Allahu Akbar. Susahlah macam ni, bahaya ya. Kalau ikut macam ni punya semua langgar SOP, baru padan muka. Itulah. Saya haraplah PAS kembalilah ke pangkal jalan. Pegang kukuh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal wabak, arahan Nabi jelas. Kalau tahu ada tempat tu ada kena wabak, kena penyakit, kalau kamu kamu jangan pergi. Kalau kamu ada di situ, kamu jangan keluar. Dalam kes kita, dia bukan pergi ke tempat yang tapi arahan yang ditentukan oleh ulil amri yang nak jaga maslahah ammah. Kenalah patuh. Itulah. Janganlah beri hujah bodoh kata ni bukan maksiat. Saya malulah, saya cukup malu ya. Orang bukan Islam minta maaf lah ya. Kita ni sebagai pendakwah. Kita nak naikkan imej Islam. Bukan kita nak hancurkan imej Islam. Dengan segala penghujahan yang seperti ini,
hancur imej Islam. Masya-Allah. Ya, politik awak nak jaga kepentingan pemimpin awak, nak kata nak mempertahankan dan menegakkan benang basah awak, awak sanggup jatuhkan imej Islam di halayak ramai. Ya. Ni ulama-ulama. Ya. Apatah lagi orang membandingkan, yang mengeluarkan kenyataan itu adalah Mursyidul Abbas sekarang ini, membandingkan bagaimana pula perihal watak almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Jauh nampaknya. Jauh beza. Itulah. Saya rasa sedih lah, tapi ini memberikan keyakinan tambahan pada saya bahawa tindakan keluar daripada PAS pada ketika itu adalah satu sikap dan pendirian yang tepat. PAS sudah hilang hala tuju, dah tak ada asas. Dah tak ada asas perjuangan mereka, kecuali memputabelitkan ajaran agama dan merosakkan imej juga. Betul. Ya. Kan. Satu lagi, Boy. Minta maaf lah ya. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Tapi memang saya jenis yang cakap terus terang. Ya. Atau kena standby nak kena diserang balik nanti. Na'udzubillah. Kalau nak hujah, nak serang dengan hujah, tafadhal. Tapi kalau nak serang secara fizikal, terpulanglah pada awak. Jangan begitu.